Islam telah berjaya melahirkan ramai tokoh yang memberi sumbangan dalam ilmu perubatan, antaranya Ibnu Sina. Beliau menjalankan kajian terhadap tubuh manusia yang dikenali sebagai anatomi. Beliau dapati jantung mengandungi 3 injap yang terbuka dan tertutup sendiri semasa mengempam darah. Ibnu Sina menceritakan simptom-simptom penyakit diabetes dan masalah yang timbul daripadanya. Seterusnya, Ibnu Nafis, beliau memberi penjelasan mengenai sistem kecil peredaran darah melalui rongga-rongga jantung dan paru-paru. Dalam kajiannya, beliau mendapati darah beredar antara jantung dengan paru-paru. Beliau seorang doktor dan pakar bedah dari Syria. Ibnu Nafis telah menghasilkan teknik pembedahan dan perawatan selepas pembedahan. Sumbangan ilmu perubatan yang seterusnya adalah pada era Rasulullah SAW dan Khalifah Ar-Rashidin. Sewaktu era masyarakat Arab, selepas kedatangan atau bertepatan lagi sewaktu adanya Rasulullah SAW dan pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin, ilmu perubatan kurang berkembang kerana ayat Al-Quran biasanya digunakan untuk mengubati penyakit. Pada peringkat awal, ilmu perubatan Arab kuno masih lagi digunakan, namun diadakan tapisan demi tapisan demi menyingkirkan unsur-unsur pendewaan dan syirik. Maka lahirlah bidang perubatan yang benar-benar asli, tanpa sebarang upacara dan kepercayaan karut-marut sewaktu itu. Namun, sewaktu pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin, tak ramai tokoh perubatan Islam yang lahir ketika itu kerana sibuk dengan urusan dalam negara seperti memerangi golongan murtad, meluaskan syiar Islam dan lain-lain. Namun, masih ada tokoh perubatan Islam seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengarang kitab perubatan iaitu Al-Tib An-Nabawi yang telah mengumpulkan beberapa hadis daripada Rasulullah SAW berkenaan cara menjaga kesihatan mengikut sunnah dan kaedah rawatan Islam untuk jenis-jenis penyakit tertentu. Akhir sekali, sumbangan ilmu perubatan pada era Empayar Abbasiyah. Sewaktu pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, kehidupan umat Islam mewah dan mencukupi. Terdapat 2 peringkat. Yang pertama, penterjemahan karya perubatan daripada bahasa Yunani yang banyak dijalankan. Dan yang kedua, peringkat penemuan dan penulisan oleh tokoh-tokoh perubatan Islam. Seterusnya adalah perkembangan ekonomi. Sumbangan ekonomi dalam dunia tamadun Islam menurut tafsiran ahli ekonomi Islam memiliki ciri komprehensif iaitu tidak merangkumi aspek kepelbagaian ekonomi sahaja, bahkan juga meliputi beberapa aspek seperti aspek moral, sosial, kebendaan dan rohani. Pertumbuhan ekonomi yang disyariatkan dalam Islam adalah berlandaskan konsep keadilan iaitu menyamatarakan taraf hidup dalam masyarakat. Salah satu elemen yang penting dalam sistem ekonomi Islam adalah sistem zakat. Ia adalah sebagai pemangkin pembangunan ekonomi untuk terus menuju ke arah ekonomi yang lebih stabil. Peranan sistem zakat ini perlu diperkasakan dalam sesebuah negara supaya ia dapat memaksimumkan sumbangannya di samping dapat menyebarkan manfaatnya di setiap lapisan masyarakat. Kutipan dan pengagihan zakat secara berkesan dilaksanakan di mana ia sampai kepada kumpulan sasaran asnaf tanpa berlaku sebarang ketirisan. Namun, masih terdapat kelemahan tertentu yang menyebabkan faedah zakat ini tidak dapat diterjemahkan secara cemerlang. Antara transformasi yang akan dilaksanakan adalah mengkaji aspek pengurusan zakat yang menitik beratkan pengurusan dan perkhidmatan yang berkesan dan berkualiti. Selain itu, pengagihan zakat di mana kutipan zakat ini harus diagihkan dengan merangkumi semua peringkat daerah dan mukim kerana peringkat ini lebih hampir kepada golongan asnaf.
Hal ini kerana sistem pengagihan secara berpusat yang diamalkan sekarang didapati kurang berkesan. Sistem zakat terus diberi penekanan bagi memastikan ia terus cemerlang dalam memajukan ekonomi Islam serta mampu membuka mata masyarakat luar tentang kehebatan sistem ekonomi Islam. Oleh kerana pertumbuhan ekonomi berkait rapat dengan soal pembaikan taraf hidup, maka faktor ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan aspek menaik taraf kehidupan masyarakat berpendapatan rendah kerana ia mempengaruhi secara langsung pembangunan sosial. Setelah mengupas isu ini, boleh disimpulkan bahawa unsur yang paling penting bagi memajukan ekonomi dalam Islam ini ialah unsur kemanusiaan. Di samping unsur yang bersifat komprehensif dan bersepadu juga turut diterapkan. Islam menentang sama sekali kekufuran dan kezaliman dan sebaliknya menerapkan nilai murni iaitu kesyukuran dan keadilan. Tamadun Islam juga dikenali dengan kecemerlangan ilmu dan kepelbagaian institusi ilmu seperti perpustakaan dan institusi pendidikan tinggi. Sumbangan tamadun Islam dalam institusi pendidikan yang pertama ialah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ditumbuhkan pada tahun 830 Masihi pada zaman Al-Ma'un. Baitul Hikmah dihasilkan oleh Abul Ja'far Al-Mansur yang merupakan pemerintah Abbasiyah. Beliau telah mengarahkan agar semua karya agung dalam pelbagai bahasa diterjemah kepada bahasa Arab. Oleh hal yang demikian, sudah terlalu banyak karya diterjemah dan memerlukan sebuah tempat untuk menyimpan semua karya-karya tersebut. Oleh itu, beliau menghasilkan sebuah perpustakaan diraja yang akhirnya berkembang pesat menjadi sebuah Baitul Hikmah sebagai institusi ilmu. Para sarjana dari pelbagai pelosok empayar datang ke Baitul Hikmah kerana Baitul Hikmah merangkumi biro terjemahan, perpustakaan, tempat penyimpanan buku dan akademi. Dalam masa 150 tahun, hampir kesemua karya utama Yunani telah diterjemah kepada bahasa Arab. Seterusnya, pendidikan di dunia Islam semakin berkembang pesat dan hampir setiap bandar mempunyai institusi pendidikan. Institusi yang kedua ialah Nizamiyah yang diperkenalkan oleh Nizam al-Mulk dan ianya terletak di Baghdad. Nizamiyah merupakan sebuah universiti yang ditubuhkan di sekitar 1065 Masihi. Imam Al-Ghazali telah dilantik sebagai profesor untuk universiti tersebut. Institusi pendidikan tinggi juga ditubuhkan di banyak wilayah seperti Khuruzan dan Persia. Universiti Al-Qarawiyyin diasaskan pada tahun 859 Masihi iaitu di Fes. Universiti ini diperkenalkan oleh Fahimah Al-Fihri, manakala Universiti Al-Azhar ditubuhkan pada 970 Masihi di Kahira. Di Cordoba, Andalus yang merupakan ibu kota kerajaan Islam pernah mendapat julukan pertama dunia pada zaman kegemilangannya yang terdapat hampir 800 buah sekolah umum yang dihadiri oleh para peraja yang beragama Islam, Kristian dan Yahudi. Andalus juga mempunyai universiti yang terkenal di Cordoba, Seville, Malaga dan Gardana yang ramai dengan penuntut ilmu dari serata negara Eropah. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Seni bina adalah keindahan yang dicetuskan daripada kemahiran dalam binaan dan pertukangan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahawa setiap tamadun yang dicapai oleh manusia hanya dapat diabadikan dan terkenal sehingga ke hari ini melalui kepakaran seni bina. Contohnya, Al-Quran menceritakan tentang tamadun kaum Ad, kaum Thamud, kerajaan Fir'aun,
yang kesemuanya terkenal dengan binaan yang gagah dan mengagumkan seperti piramid. Namun, oleh kerana mutu seni bina ini tidak diseimbangkan dengan pembangunan akidah, syarak dan akhlak, akhirnya ia menjadi punca kehancuran tamadun itu sendiri. Sebab itulah Islam menekankan kesepaduan dan keseimbangan pembangunan fizikal dengan pembangunan kerohanian. Pada zaman Khalifah Umar, ketika wilayah Hijaz menjadi wilayah yang makmur, maka ramailah arkitek-arkitek dari Jazirah Arab datang ke Madinah. Lantaran itu, seni bina Islam mula menampakkan kemajuan. Pada permulaan Islam, banyak kota telah dibina. Pembinaan ini termasuk di dalam seni bina kota. Di antara kota penting yang dibina dengan seni bina kota iaitu Basrah, Kufah dan Fusat. Seni bina Islam bermula dengan pembinaan masjid iaitu Masjid Nabi di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah SAW sendiri, manakala pembinaan kubah masjid dimulakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab pada tahun 636 Masihi berhampiran dengan Masjid Al-Aqsa di Jerusalem, Palestin. Seni bina Islam berkembang dengan begitu pesat dalam tamadun Islam sehingga lahirlah kota-kota yang besar yang merupakan manifestasi pencapaian seni bina Islam. Antara kota dan binaan masyhur adalah yang pertama, Kota Kahirah yang mempunyai Masjid Jami' Al-Azhar yang kemudiannya dijadikan Universiti Terunggul Islam iaitu Universiti Al-Azhar. Yang kedua, Kota Cordova yang kaya dengan ratusan binaan pelbagai masjid, istana, pansapuri, tempat mandi serta gedung perniagaan. Tamadun Islam mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang seni bina Islam kerana Islam sangat mementingkan keindahan seni. Para ahli falsafah dan ahli sains serta jurutera-jurutera dari dunia Islam banyak menyumbang kepada teknologi. Mereka melakukan ini dengan dua cara, iaitu dengan mengekalkan tradisi-tradisi yang awal serta dengan menambahkan rekaan-rekaan dan pembaharuan-pembaharuan mereka sendiri.